السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله نحمد سبحانه وتعالى على أسماء الحسنى وصفات العليا، صلاة وسلاما على عباده اصطفى صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. ففهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع دول الجبال يسبحن وتركنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا من النبيين والعلماء العاملين حز المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita sentiasa di dalam rahmat Allah, dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah, dan dipanjangkan umur kita dalam ibadah dan ketaatan. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Jadi pada malam ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan lagi wajib memelihara akan kubur itu daripada yang haram, dan lagi haram menyakiti segala makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tangannya dan dengan kakinya jikalau semut yang kecil sekalipun. Setengah daripada, dan lagi ini maksudnya setengah daripada ijtimamil ma'asil a'dha'i, itu menjauhi segala maksiat anggota ni. Sebab dam tu merupakan huruf ataf. Dalam bahasa Arab panggil huruf ataf, huruf yang ada hubung kait. Apa lagi nak cerita sebenarnya? Yakni nak cerita tentang ijtinabil ma'asil a'dha'i, iaitu pada nak menceritakan tentang menjauhi maksiat batin. Itu murad sebenarnya. Sebab tu disebut dan lagi wajib memelihara kubur itu daripada yang haram. Yakni kubur ialah kamaluan. Kubur yakni kamaluan ataupun zakat daripada perkara yang haram. Jadi haram oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh wajib kerana dia merupakan a'dha, merupakan salah satu daripada anggota yang 7 juga. Maka sebab itulah disuruh seseorang itu menjauhi daripada perkara yang haram. Dan lagi haram menyakiti segala makhluk Allah dengan tangannya dan dengan kakinya jikalau semut yang kecil sekalipun. Dam adalah haram, maksiat anggota ini kalau seseorang itu dia menggunakan tangan dia ini, iaitu dengan mengkhianati makhluk. Sebab apa disebut tangan? Sebab sebut tangan ni kerana tangan ni diiktibar dua. Iktibar dua, fil qudrah ay bil ijtihad bil ma'asi bil bayani. Tangan ni dia boleh iktibar dua. Bila sebut tangan saja, sama ada bentuk kuasa ataupun bentuk seorang tu boleh buat apa saja dengan bentuk tangan dia ni. Sebab tangan ni banyak dia menggunakan sesuatu benda. Dia nak makan, dia nak buat kerja, kebanyakan dia menggunakan tangan. Maka tangan ini tak kira bentuk dia khianat makhluk betul-betul dengan tangan dia ataupun dengan kuasa dia. Kuasa dia ni tak kira lah. Dia perintah orang ke, dia suruh diperintah orang, dia suruh anak buah dia bunuh semua. Tu khianat makhluk ini. Ataupun sekat
supaya seseorang ini tak boleh itu, tak boleh ini. Tu dengan kuasa. Sebab itulah ulama khalaf menterjemah yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, tapi tidak diterjemah dengan tangan Allah, tapi diterjemah dengan kuasa Allah di atas kuasa mereka itu. Itu ulama khalaf. Adapun ulama salaf, dia menterjemah dengan tangan Allah, cukup setakat tu. Tapi mari golongan yang melanggar prinsip salah yang sebenar, dia menyatakan tangan Allah, cara tangan Allah. Dia kata begitu. Dia menyatakan tangan Allah, cara tangan Allah. Itu monyet. Kalau kita tengok monyet dia ada tangan tak? Tangan, ada tangan dia. Apa lagi binatang ada tangan, dia kata. Binatang ada tangan tu ada sama dengan manusia ke? Ada sama dengan manusia ke sama dengan sama panggil sama dengan binatang lain, ataupun tak ada sama dengan siapa-siapa? Tak ada, dia kata. Tangan monyet, cara tangan monyet lah, dia bulu dia begini. Tangan manusia beza. Maka begitu juga Allah, dia kata. Allah ada tangan, cara dia lah. Maka ini tak boleh. Ulama khalaf dia membatalkan tangan itu. Sebab itulah bila dalam membicarakan berkaitan dengan ulama khalaf ni, berkaitan dengan tangan ni, saya ingat kitab ni saya mengaji dengan tuan gua Haji Rahim, Allah rahmat dah. Selama 7 tahun saya mengaji kitab ni dengan dia. Malam mula sebab dia memperbahas satu sisi satu panggil secara terperinci. Sebab tu dah disebut tangan ini, kita mengkhianati makhluk Allah ni tak kira bentuk tangan secara mutlak, dengan kita pukul, kita apa lagi bedah dan sebagainya, ataupun dan tangan bentuk kuasa. Itu tak boleh. Tu tak boleh kita mengkhianati makhluk, kita perintah orang. Tak boleh. Itu di antaranya. Atau dengan kakinya, jikalau semut yang kecil sekalipun, sebut di semut sini kerana semut kebanyakan dia duduk bawah. Walaupun semut sekalipun tak boleh kita khianat dia. Melainkan al-mudarrah wal musyaqqah, melainkan di atas mudarat. Tak boleh. Semut ni bahaya. Macam semut merah tu, orang panggil semut gatal ke apa ke, dia ketik tu memang sakit. Dia buat sarang pula kawasan rumah kita, misal kata al-mudarrah, di atas sebab mudarat itu, maka dia harus dibolehkan. Boleh tak apa, kerana dia mengganggukan. Tetapi saja-saja nak khianat dia, kalau dia tidak mengganggu kita ataupun dia tidak membahayakan orang yang datang kepada rumah kita dan sebagainya, bahaya, maka diboleh kita sembuh dia ke bunuh dia. Sebab ia berkaitan dengan semut. Semut ni adalah suatu binatang yang sangat cerdik juga. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah menakarkan surah semut. Surah semut yang mana apa ayat ia? Allah menyatakan Al-Quran ketika Nabi Sulaiman iaitu dalam surah 6, Allah menyatakan hatta idza atau ala wadi Naml, ketika Nabi Sulaiman sampai kepada lembah semut. Maknanya kawasan tu kawasan semut saja. Kawasan semut saja. Lalu ketua semut kata apa? Qalas ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Itu pokok semut kata, ketua semut, wahai semut-semut, wahai kaum-kaumku, masuklah kamu dalam masakinakum, dalam sarang-sarang kamu ataupun di rumah-rumah kamu belaka. Kerana apa? La yahtimannakum Sulaiman, kerana agar kamu belaka ni tidak dipijak oleh Sulaiman dan tenteranya. Wa hum la yash'urun, sedangkan mereka itu tidak menyedari kamu. Wa hum la yash'urun, di situ para ulama menyatakan para nabi-nabi dan orang yang mengikuti para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka ini sangat menjaga makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Mereka tidak suka-suka membunuh makhluk Allah. Mereka kasih pada makhluk Allah, atas semut sekalipun. Sebab itulah Allah menggunakan perkataan iaitu nakal semut itu, wahum la yash'urun, supaya mereka ni, kerana mereka ini tidak sedar. Kalau mereka sedar, mereka tidak akan pijak kamu. Itu ayat muqabalah. Ayat muqabalah maksudnya lawan balik. Maknanya kalau Nabi Allah Sulaiman, dia tahu semut itu berjalan, pokok semut itu berjalan, dia tidak akan pijak. Tapi dia oleh kerana dia tak nampak semut dia yang haluh, maka dia akan pijak kamu. Udkhulu masakinakum, masuklah ke kamu dalam rumah kamu. Dalam tafsir Nurul Ihsan dan tafsir Jalalain menceritakan bahawasanya ketika itu berduyung-duyung, pokok semut laju maka masuk dalam rumah dia. Itu la bita'ammi, tak ada amamati. Apa maksud la ta'ammu, tidak amamati? Maksudnya biasa kalau kita tengok semut, biasa kalau dia berjalan, dia ibarat orang tua dulu kata dia kata orang semut tu dia salam, wallahualam lah, dia kata semut salam. Dia kalau semut, kalau kita perhati, dia berhenti dulu. Kalau kawan dia main bertanding, dia berhenti sekejap. Dia berhenti sekejap, dia pergi balik. Ataupun dia jalan slow tu. Hak Nabi Sulaiman ni, bila perintah ketua dia, mereka ni tak ada nak salang sekejap ke, nak tu, mereka temu sama-sama ni pakat masuk ke. Tengok. Ini Allah menceritakan puak-puak semut ni adalah golongan yang cerdik. Golongan semut ini adalah dia ikut perintah ketua dia. Itu panjang perbahasan berkaitan dengan semut. Jadi dalam kitab ni kata, jika ada semut yang kecil sekalipun, tak boleh kianat sesuka hati, melainkan di atas mudarat, bahaya kita, dia sengak, dia ketik kita dan sebagainya, maka boleh kita membunuhnya. Boleh. Maknanya dia membahayakan kita, bukan bahaya kita saja, membahayakan orang lain lagi, maka tidak menjadi masalah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan lagi jangan mengerat kayu pada pohonnya hingga daunnya sekalipun, kerana yang demikian itu alamat kurang umur orang yang membunuh dia. Dan jika ada perbuatan itu sia-sia jua. Dan jika ada maksud pada demikian itu, maka iaitu harus. Jadi setengah kata para ulama, jangan kita kerat pohon kayu sesuka hati. Maksudnya bedal lah. Maksudnya tak ada kerja saja bedal daun kayu, tak benda. Tak boleh begitu. Tak boleh. Kerana pohon kayu tu ia bertasbih. Dalam kitab-kitab Kashful Ghabiyah menceritakan daun-daun kayu ni iaitu dia bertasbih dengan subhanallah, subhanallah. Tu tak boleh sesuka hati kita bedal dia. Tetapi jikalau kita ada hajat, disebabkan semut dan sebagainya, disebabkan ada hajat, tujuan kita tak kira hajat apa sekalipun, tujuan maknanya membahayakan, merasa panggil semut, gelak dan sebagainya, kita tebang dia tu, maka dia harus tidak jadi masalah. Kerana yang demikian itu alamat kurang umur orang yang membuatkan dia, iaitu kerana perbuatan itu sesuka hati bedal daun kayu, itu menunjukkan kurang umur seseorang itu. Apa maksud kurang umur? Yakni kurang ada keberkatan pada umur seseorang itu. Tak boleh. Makhluk Allah kita tak boleh khianat. Itulah apa kalau kita tengok dalam kitab Al-Iman Abu Hasan Al-Shazili Al-Ashqa Awliya, dia menceritakan bahawasanya debusal min amal debus salihin, setengah amalan orang soleh-soleh terdahulu. Mereka ini dicerita dalam kitab Abu Hasan Al-Shazili Al-Ashqa Awliya, dalam perjalanan para kekasih-kekasih Allah, mereka itu bisyakil bil ardi bil amabil baiti. Mereka itu tanam pokok-pokok di rumah mereka. Maksudnya pokok-pokok yang kecil-kecil dia tanam di hadapan rumah dia. Kenapa? Kerana dia mengetahui bahawa pokok-pokok itu mendoa untuk dia.
Kerana pokok-pokok itu bertasbih untuknya. Sebab tu di atas kubur kita tanam pokok-pokok di atas kubur tu, kerana diri pokok itu bertasbih, dan menyebabkan tasbih dia itu menyebabkan sangat disukai oleh banyak, lebih-lebih orang yang baik yang berada dalam kubur tu. Tu lebih-lebih lagi kalau berpandukan kepada hadis Imam Abdullah bin Abbas menceritakan punca sebab apa kita disunatkan tanam pokok di hadapan rumah kita, tak kira pokok apa sekalipun. Di antaranya kerana diri pokok itu mendoa kepada seseorang itu. Kepada siapa? Dalam perbahasan itu Abdullah bin Abbas menyatakan wa isyaratil muta'allim wa isyaratil 'aliman wa muta'alliman, ialah kepada orang yang mengajar ilmu dan orang yang menuntut ilmu. Maksudnya sesiapa yang menuntut ilmu, sentiasa dahaga ilmu agama dan yang mengajar ilmu, maka diri pokok yang berada di hadapan rumah dia itu mendoa untuk dia. Ni hebat perbahasan Abdullah ibn Abbas. Tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab para ulama lah. Kalau silap saya ada kitab Al-Iman Al-Imam Mutawalli Sya'rawi. Bukan dalam kitab tafsir Sya'rawi, tapi ada satu kisah kitab yang kita telah dengar sebelumnya, yang telah kita biasa dengar, kitab dia Qasasul Anbiya wa Awliya. Kisah kitab yang menceritakan kisah para nabi-nabi dan para kekasih-kekasih Allah. Dia cerita berkaitan dengan iaitu diri pokok itu berdoa. Bahkan sabit juga Nabi SAW, siapa yang menuntut ilmu Allah, mereka itu didoa oleh ikan di dalam lautan, mereka didoa oleh pohon-pohon kayu, pokok-pokok. Itu. Jadi sabit dengan perbahasan itu, kata ulama, sunat saja. Itu tanam pokok. Tu maka diri tanam pokok tu, tak kira banyak mana sekalipun, yang penting ada juga pokok yang kita tanam di hadapan rumah kita itu, ia hakikatnya mendoa kepada tuan rumah itu sendiri. Lebih-lebih lagi tuan rumah itu orang yang baik, sentiasa mengharap redha Allah dan sentiasa menggelar diri dia, walaupun dia pandai ke tak pandai ke, dia menggelar diri dia ni sebagai penuntut ilmu. Ini hebat. Itu dalam perbahasan Abdullah ibn Abbas. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Itu kalau kita tengok kitab-kitab, perbahasan kitab lah. Sebab tu kitab ni banyak perbahasan. Kalau kita kitab ni saja, dia cerita keadaan kitab-kitab lain. Tapi kalau kita baca kitab-kitab lain lagi, kitab-kitab luar daripada wisata, selain daripada kitab pondok, kitab luar-luar negara yang dikarang oleh ulama-ulama tabar, banyak lagi perbahasan dia. Kalau kitab yang turut kitab-kitab pondok ni, banyak dah perbahasan dia. Kalau berkaitan dengan kisah-kisah para orang panggil alimul ghaib, iaitu perkara yang ghaib, khususnya kitab Kashful Ghabiyah. Kalau siapa lima ada kitab Kashful Ghabiyah ataupun Qabail Daikul Akbar, dua kitab itu dah memadai dah. Kitab Daikul Akbar dan kitab Kashful Ghabiyah, dia menceritakan tentang keadaan malaikat, sayap malaikat Jibril besar mana, Israfil besar mana, muka dia macam mana, tongkat muka Nakir mari dalam kubur macam mana, tu bidadari ni kulit dia macam mana, dia cerita sesa. Tu kalau kita Kashful Ghabiyah. Bahkan dia cerita juga berkaitan dengan iaitu bagaimana perjalanan orang mukmin masuk dalam syurga, sehingga dia panggil para ulama dulu. Tu banyak perbahasan tu. Tu kalau kita tengok kitab Kashful Ghabiyah Daikul Akbar, kitab berkaitan dengan kitab-kitab pondok, kitab Turah. Itu salah satunya kitab. Kalau ada dua kitab itu dah memadai dah. Macam fiqh lah. Kalau kitab fiqh, kalau kitab pondok, kita mengaji kitab fiqh, kitab Sabilatul Muhtadi itu dah memadai dah. Kalau nak berkaitan dengan rubuk ibadat, rubuk ibadat tu memadai dah kitab Sabilatul Muhtadi. Maka begitu juga kalau nak perbahasan lebih panjang lagi, dalam kitab salah satunya kitab Iman Mutawalli Sya'rawi.
Dia cerita satu-satu. Tu. Kalau nak berkaitan dengan hikmah berkaitan puasa, contohnya puasa Isnin Qaumi, apa lagi? Puasa, kelebihan puasa ni, kitab Syekh Izzuddin Abdul Salam dalam kitab Maqasidus Saum. Dalam kitab Arab dia, Syekh Izzuddin Abdul Salam Maqasidus Saum, dia ulama Syekh Izzuddin ni hebat, dia bab isrufik pun banyak. Dia ada perbahasan dia. Itu bab berkaitan dengan kelebihan puasa dan sebagainya. Jadi berkaitan dengan pokok ini, berkaitan dengan kelebihan tanah pokok atau apa lagi, kerana dia mendoa itu, seperti mana dalam kitab yang dikarang oleh para ulama, iaitu salah satunya kitab iaitu Ashqa Aulia Abu Hasan Asy-Syadzili. Begitu juga kalau silap saya kitab Abu Hasan iaitu Syekh Mutawali dalam kitab Khususul Anbiya pun ada perbahasan dia, itu berkaitan dengan kelebihan ni tanah pokok ni, kerana dia mendoa kepada tuan rumah itu sendiri. Qala musannifu rahimahullahu taala, jika ada perbuatan itu sia-sia jua, jika maknanya saja kerak pokok padahal tak ada jadi masalah pun saja, melainkan kalau dia kerak pokok itu sebabkan pandangan suasana rumah dia tak comel, rumah comel dah tapi pandangan rumah tu tak comel, disebabkan ada pokok besar dan sebagainya dia kerak potong tu kerana disebabkan ada hajat lah, iaitu hak yang boleh kita kabarnya, yakni disebabkan ada hajat, itu tak apa. Tetapi ni saja-saja, sia-sia saja, maka itu perbuatan itu maknanya tidak sayogia, tidak harus. Jika ada maksud yang demikian itu, jika ada maksud kita kerak pokok, kita kerak rumput disebabkan ada hajat kita, ada kira hajat apa sekalipun, maka harus itu patut-patut hak tu ulama jaga. Sedangkan kalau kita tengok hak ni, hak sunat je padahal hak haram tu panggil teruk lagi. Tapi sebab apa ulama cara juga? Ini sebab termasuk dalam golongan ijtinabil ma'asil a'dha'i, kerana menjauhi maksiat anggota. Kerana maksiat anggota maknanya bagi orang-orang soleh, perjalanan orang soleh-soleh ni, mereka ni bukan mereka menjauhi perkara yang haram saja, hak tu memang mutlak dah, tetapi mereka menjaga juga perkara-perkara yang gaib. Nisbah pokok bertasbih, dia tahu bahawasanya pokok itu bertasbih, pokok itu memberi kebaikan-kebaikan kepada seorang itu, maka dan tidak sayogia. Bahkan kalau kita tengok dalam kitab yang lain lah, saya ingatlah ada satu kitab lagi, iaitu ada disebut banyak kelebihan sesiapa yang tanam pokok di hadapan rumah dia, kerana ini membawa kepada yang zurul ain, pandangan mata itu sangat baik. Rupanya dalam kajian belah Korea ke belah Rusia ke Eropah lah, tak ingat dah tak ingat dah kajian belah mana. Dia buat kajian, dia kata betul sungguh apa yang disebut oleh umat iaitu umat Islam dalam perbahasan umat Islam, maknanya tamadun Islam ni ke depan dah. Tapi oleh kerana orang tak baca tentang tamadun Islam ni, dia nampak orang kafir saja ke hadapan, sedangkan orang Islam ni terdahulu. Sebab tu orang kafir ni dia banyak baca kitab-kitab orang Islam. Orang kafir dia hafal 30 juzuk. Tujuan apa dia hafal 30 juzuk? Kerana dia nak mendalami, dia belajar kitab bahasa Arab ni, bahasa Arab, kaedah bahasa Arab ni. Sebab apa? Dia tahu ilmu yang banyak yang mendalam ini duduk dalam kitab-kitab Arab. Dan dia ada dibuat kajian, saya tak ingat dah belah Korea ke belah Eropah, belah wallahu a'lam, tak ingat dah. Tapi dia menyatakan siapa tanam pokok di hadapan rumah, dia memberi kebaikan kepada mata dia. Maknanya pandangan hijau tu. Pandangan hijau tu sihat mata. Tu pandangan hijau. Sebab tu pandangan warna hijau ni warna untuk sihat mata. Tak boleh benci, maknanya pandangan untuk sihat mata. Makna tanah pokok tu adalah suatu warna itu menyihatkan anggota. Itu ada disebut dalam kitab tu. Saya tak ingat dalam kitab apa tu ada. Tapi ada. Saya baca kitab tu disebut bahawasanya hikmah dia yang memberi kebaikan kepada ain, iaitu dua mata seseorang itu,
bila dia bangun pagi, dia buka pintu rumah dia, dia tengok pokok depan rumah dia. Misal kata, maka memberi kebaikan. Itu yang dia memberi perjalanan saraf mata tu molek. Itu yang disebut oleh para ulama lah. Bahkan orang mak saleh buat kajian dah. Ada begitu juga di waktu nakal, di waktu kajian berkaitan kalau siapa masuk tandas orang Islam, para ulama cendekiawan Islam buat kajian, siapa masuk tandas tak tutup kepala, dia boleh menggugurkan rambut, panggil rambut tu jadi tak berapa sihat. Rupanya ni belah Jepun buat kajian, betul dia kata. Umat Islam buat kajian betul sungguh. Maksudnya masuk tandas tu, kalau tak tutup kepala, rupanya dia boleh menggugurkan, maknanya kulit kepala tu tak berapa sihat. Itu belah Jepun buat kajian. Tengok. Kalau kita tengok situ, tamadun Islam ke hadapan. Itu sebab hakikat ilmu itu datang daripada Islam. Itu sebenarnya. Itu disebut oleh para ulama. Qala musannifu rahimahullah taala, dan lagi yakni setengah daripada disuruh jauh daripada maksiat anggota ni, dan lagi jangan engkau berjalan kepada orang yang kaya dengan engkau menghinakan diri kepadanya, kerana yang demikian itu haram. Man ra'a ila ghaniyan dhahaba thulathal dinah, sabda Nabi SAW, barang siapa berjalan dia kepada orang yang kaya dengan sebab kayanya, maka hilang 2/3 agamanya. Jika ada maksudnya daripada pergi itu yang tak dapat tiada, maka harus berjalannya dengan tiada menghinakan dirinya dengan sebab karenanya. Inilah pada kaya yang soleh. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan setengah daripada anggota maksiat lagi ni, berjalan kepada orang yang kaya dengan engkau menghinakan diri engkau. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berjalan kepada orang-orang yang kaya dengan sebab kaya dia, hilang 2/3 agama. Tu maknanya dia menghormati seseorang disebab kekayaan seseorang. Tu tak boleh. Memang tak boleh dari segi Islam. Tetapi dalam perbahasan hadis ni saya tengok, man ra'a ila ghaniyan dhahaba thuluth dinah. Hadis ni dikatakan wadha'ful hadis. Al-Imam Al-Azli fi Ad-Du'afa, dalam kitab Ad-Du'afa menyatakan dia menghimpun hadis ini termasuk dalam golongan hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif sebab mana? Inilah pada kaya yang soleh. Kaya yang soleh. Maknanya para ulama seperti mana Al-Hafiz Al-Iraqi dia kata hadis ini iaitu lan ukhallijul hadis Nabi sallallahu, aku tidak berjumpa hadis, kata Al-Hafiz Al-Iraqi. Tapi kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam pembahasan hadis ini, dia menyatakan akhrijul hadis Nabi sallallahu, aku berjumpa hadis ni. Hadis ni aku jumpa, dia kata. Tu nampak persisihan di kalangan para ulama mu'tabar. Al-Hafiz Iraqi, ulama yang terkemudian. Ibn Rajab Al-Hambali, ulama yang terdahulu, hebat belaka. Tapi hak mana yang para ulama kita nak pakai, yakni ulama menyatakan iaitu ada pun yang soleh, yang baik, maka itu menjadi tanggungjawab kita menghormati, sebablah sangat-sangat disuruh kita menghormati dia. Kalau kekayaan dia, kesenangan dia itu adalah orang yang baik, orang soleh, maka kita disuruh menghormati dia kerana dia menghargai harta benda yang Allah beri kepada dia. Kedudukan dia itu kedudukan orang yang baik, maka kita hormati dia bukan di atas kekayaan dia, bukan di atas kekayaan dia, tapi disebabkan kurniaan Allah begitu banyak kepada dia, lalu kita hormat dia menjadi tanggungjawab. Itu yang disebut oleh para ulama. Maknanya boleh, maknanya para ulama kata boleh. Tapi kalau kita hormat dia disebabkan mutlak, kita hormat dia disebabkan dia ni kedudukan dia lebih tinggi pada kita, maka para ulama kata
itu perbuatan orang-orang yang tidak ada Allah Azza wa Jalla. Itu siapa sebut? Syekh Abdul Salam. Syekh Abdul Salam nyatakan perbuatan kita hormat kepada orang yang lebih daripada kita disebabkan dia ini, disebab kekayaan dia, bukan kerana sebab usia dia, maka itu tidak boleh. Tapi hadis ni adalah hadis yang lemah. Tentang hadis ni adalah hadis yang lemah yang disebut oleh para ulama. Kalau hadis lemah, tak payah pakai lah. Kena pakai sebab hadis dhaif. Hadis dhaif ni lebih baik daripada kata-kata para ulama. Kan hadis yang dhaif yang telah kita cerita dah sebelum ini, hadis ni kadang-kadang dia lemah dia disebabkan perawi dia sendiri. Kadang-kadang dia naik surga bahan kaki kiri. Jadi orang tengok, Allah, dia ni perawi hadis, naik atas surga bahan kaki kiri. Jadi ada syaz al-mu'allaf, ada kecacatan para dalam riwayat hadis Rasulullah. Jadi setengah golongan dia tolak hadis dhaif. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah, kita tak boleh ditolak. Kerana hadis dhaif ini ada di sana fadailul a'mal, kelebihan amal. Jadi berkaitan hadis ni tak boleh. Maknanya hormat dia ataupun kita hormat dia ni disebabkan dia ni lebih hebat dari kita. Disebabkan dia ni menteri ke, disebab ni ke, tak boleh. Tetapi lil a'immah disebabkan dia ni pemimpin, maka itu boleh. Kita hormat dia sebab dia pemimpin. Boleh. Boleh kita hormat dia disebab pemimpin, tapi bukan kedudukan dia hebat, harta dia bukan, tapi disebabkan dia pemimpin boleh. Tetapi selagi pemimpin itu tidak bercanggah dengan Allah dan Rasul. Itu yang selalu kita dengar lah. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in. Jadi kalau dia bertentangan dengan Allah dan Rasul ni, farudduhu ila Allah, maka hendaklah kamu tolak dia, kamu kembali pada Allah dan Rasul. Tak boleh. Itu boleh kita hormat dia disebab pemimpin, tapi tengok pemimpin itu kalau dia bertentangan dengan perintah Allah, ayat Allah, maka tak boleh kita ikut. Maka betapa engkau sangka pada kaya yang fasik dan yang zalim, salib pelihara olehmu akan segala orang yang telah aku sebut, dan saya segeralah engkau ditolong hak Allah Ta'ala, dan supaya segeralah dia diberitahu akan dikau segala ilmu hakikat yang halus-halus. Jadi kata ulama yang sekarang kita ini, betapa orang yang kaya yang fasik. Maksudnya kalau orang tu orang yang malas sembahyang, tapi dia harta dia hebat, dia senang kaya ni, malah buat ibadah pada Allah, maka lebih-lebih lagi lah kita tak boleh nak taat pada dia ataupun nak hormat dia. Disebabkan kefasikan dia ataupun dia zalim tu, tak boleh. Tak boleh sama sekali. Kalau hak kaya pun kita kena berhati-hati. Kalau yang kaya yang soleh pun kita kena berhati-hati. Bentuk mana kita kena berhati-hati? Yakni kita boleh hormat dia disebabkan dia ni soleh, tetapi kedudukan dia itu kaya pula, maka kita hormat dia. Yang kedua ialah disebabkan dia pandai mengguna kurniaan harta Allah Azza wa Jalla beri pada dia. Boleh begitu. Itu di antara disebut oleh para ulama. Adapun kalau kita tengok pandangan Imam Ghazali, kita boleh tengok pandangan Imam Ghazali pula. Imam Ghazali menyatakan secara mutlaqan, pandangan Imam Ghazali satu saja. Imam Ghazali kata, kalau kamu hormat dia disebabkan dia kaya, tak kira dia soleh atau tidak, disebab kekayaan dia, maka tetap 1/3 agama hilang. Itu Imam Ghazali. Ada para ulama lain seperti mana Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dia menyatakan kita boleh hormat dia disebabkan kesolehan dia. Dan kita boleh hormat dia juga disebabkan kurniaan harta Allah kepada dia. Dia dapat jaga harta dia tu dengan jalan yang disuruh oleh Allah, maka boleh. Itu pandangan Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Banyak pandangan para ulama. Tu kalau kita tengok pandangan para ulama, begitu pandangan para ulama cukup hebat. Tu qala musannif rahimahullah. Jadi
Kalulah orang yang fasik, orang munafik ni, yang zalim ni, maka lebih lagi lah tak boleh. Kita hormat dia. Hei salik, hei orang yang menjalan hati ke hadratillah. Salik ni orang yang nak menjalan hati ke hadratillah. Dia tak sebut hei majzub. Tak ada majzub sini. Patutnya dua jalan majzub, jalan salik. Dalam kita nak menjalan ke hadratillah ni kena ada dua, jalan salik, jalan majzub. Tapi para ulama tak kira siapa saja, tak ada disebut hei majzub, hei salik saja. Hei salik, hei murid. Salik tu orang yang nak menjalan hati ke hadratillah. Tapi kalau majzub ni orang yang dalam kelalaian, tiba-tiba Allah Ta'ala tu akak dia bengkak, kena Allah dengan Allah tu. Makanya hebat macam Ibrahim ada hak ke. Tengah sedar dalam kekayaan, tiba-tiba Allah beri kesedaran luar biasa pada dia, menyebabkan dia perubahan luar biasa pada diri dia. Allah angkat cara menuju pada dia. Itu majzub. Ada pun salik ni, orang yang nak menjalan hadiratullah ni, dia kena jalan semua, jalan supaya Allah Subhanahu Wa Taala pelihara dia. Dan dia berjalan tu jaga hak yang fardu, dan untuk Allah Ta'ala nak mengangkat darjatnya di sisi Allah lebih tinggi, dia kena memperbanyakkan yang sunat-sunat. Kena buat yang sunat-sunat, zikir-zikir, apa lagi, semai-semai sunat yang lain lagi. Dia buat begitu, Allah Ta'ala akan angkat dia. Itu beza ya, di panggilan-panggilan sebutan tu. Hei salib, pelihara olehmu akan segala barang yang telah aku sebut tadi tu. Nescaya engkau ketahui ilmu hakikat yang halus-halus. Yang ni disebabkan orang tu dia jaga, dia pelihara apa yang disebut oleh musannif tadi, hatta dengan semut sekalipun kita jaga. Hak yang sunat-sunat tu, hak yang disebut tu, hak yang fardu, hak tu hak wajib dah. Tapi pelihara hak yang halus-halus ni, hak jaga-jaga ni, hak perkara disebut belaka dah sebelum ni tu. Nescaya Allah Ta'ala beri kamu kepada ilmu yang ilmu halus-halus, ilmu yang nampak kefahaman ilmu agama tu. Sebab apa? Sebab pada balik kepada hadis Nabi SAW yang kita telah baca dah pada bukan minggu lepas, minggu sekali lagi, iaitu Allah menyatakan, Nabi SAW bersabda, al-ilmu ruhul Islam, hayatul Islam. Ilmu tu hayat, orang panggil ruh kepada Islam, dan wa imadul iman, dan menjadi tiang kepada keimanan. Ilmu agama tu, kefahaman ilmu agama. Wa man 'allama ilman atammahu Allahu ajrahu. Barang siapa yang mengajar ilmu agama Allah, sama ada sedikit ataupun banyak, atammahu Allahu ajrahu, nescaya Allah Ta'ala akan beri kefahaman, nescaya Allah Ta'ala menyempurnakan pahalanya. Hebat. Wa man 'amila ilma, barang siapa yang beramal dengan ilmu dia, hak ni lah. Barang siapa yang beramal dengan ilmu dia, 'allamahu Allahu ma lam ya'lam, nescaya Allah Ta'ala akan bagi pada mereka ni ilmu yang tidak dipelajarinya, ataupun ilmu yang tidak diketahuinya. Allah Ta'ala bagi kefahaman, nampak semua kefahaman. Tu. Sebab itulah hadis itu Al-Imam Ghazali, dia karang kita Ihya Ulumuddin, dia dapat merasai sendiri bila dia membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, wa man 'amila ilma, barang siapa yang beramal dengan ilmu dia, maka Imam Ghazali dia dapat rasa sendiri dengan dia beramal ilmu itu, 'allamahu Allahu ma lam ya'lam, Allah mengajar ilmu-ilmu yang tidak diketahui pada dia, menyebabkan dia karang kitab Ihya Ulumuddin. Tu karang punca dia, karang kitab Ihya Ulumuddin. Salah satu sebab ialah dia dapat merasai sendiri sebab dia beramal. Sebab tu Imam Ghazali digelar sebagai al-ulama bil-amiliyin, ulama yang beramal dengan ilmu dia. Itu hebat Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi siapa yang beramal dengan ilmu dia, tak kira siapa saja, dia beramal ikhlas sungguh kepada Allah, percayalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri kefahaman ilmu yang tanpa dia ketahui, tanpa dia belajar. Maksudnya dia belajar macam biasa, dia belajar dengar sini-sini, tapi kefahaman
Maknanya dia dengar satu ibarat, dia boleh qiyah beribu-ribu ibarat. Itu orang panggil satu saja ibarat, satu saja kaedah disebut dia boleh ibarat dengar. Kalau begini tak boleh jugalah, dah termasuk qiyah. Tu hebat. Ini bagi ilmu hakikat. Siapa yang mengerti peringkat yang tinggi sikit, Allah Ta'ala angkat derajat lagi, ilmu laduni. Allah beri kefahaman ilmu laduni pula. Jalan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan demikian lagi haram engkau iaitu bercium-cium dengan segala manusia lebih daripada 3 hari. Apa tu? Cikgu nampak apa tu? Tiada malu berkata-kata. Bawah tu tepi tu iaitu tidak mahu berkata-kata dengan orang itu. Maksudnya dia bercaung-caung dengan segala manusia lebih daripada 3 hari. Kerana itu membawa kepada berdendam, dan dendam itu membawa kepada kufur. Seperti mana sabda Nabi sallam, la yahillu lil muslimin la yahillu lil muslimin an yahjiru akhahu fawqa thalathin wa man hajaru fawqa thalathin famata dakhala an-nari. La yahillu lil muslimin an yuhjaru akhahu fawqa thalathin wa man hajaru fawqa thalathin famata dakhala an-nar. Tiada halal bagi orang Islam itu iaitu tidak bercaung-caung, yakni tidak bertegak-tegak ia akan saudaranya lebih daripada 3 hari. Qala musannif rahimahullah ta'ala, maka barang siapa bercaung ia lebih daripada 3 hari, yakni tidak bertegak selama saudara 3 hari, maka mati ia di dalam halnya, yakni tidak bertegak tu, nescaya masuk dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, setengah daripada maksiat anggota lagi haram perbuatan, iaitu tidak bertegar dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Tak boleh. Kalau seorang tu dia balah, tak boleh dia tak tegar kawan dia tu 3 hari. Tak boleh. Maknanya kita, walaupun kita betul ke, kita salah ke, disunatkan kita ni buat tegar. Biar orang tu kata pada kita pun, orang tu kata kita betul ke tak kira lah. Kita tegar dulu dia. Kita tegar dah dia. Yang mana kalau dia maknanya dia tak mau tegar juga kita, maka kita tegar lagi dia sampai 3 kali. Itu dah kaedah dia. Itu nakal oleh Imam Ghazali juga. Maknanya dah 3 kali kita tegar dia, dia wadak aje. Kita tegar lagi dia, wadak je. Kita tegar lagi dia, wadak je misal kata. Maka kita boleh ambil masuk dalam kaedah fiqh. Boleh baru masuk kaedah fiqh. Macam mana kaedah fiqh? Man takabbara, barang siapa yang sombong kepada yang sombong itu, sedekah, maka sedekah. Boleh baru dia masuk kaedah tu, kaedah Ibn Hajar, kaedah fiqh, boleh. Dah mula-mula sama ada kita salah ke ataupun kita tidak salah, lalu kita tegar dia. Tak kira lah kita jumpa mana dia, kita tegar dia. Dia buat doa je. Kita pun jumpa lain kali pula, kita tegar lagi dia. Dia buat doa je misal kata. Kita tegar lagi, dia buat doa. Dah lebih 3 kali, boleh masuk pada kaedah fiqh. Kaedah fiqh maknanya sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah. Boleh. Tu. Gitu juga. Maknanya kita sombong, dia kau sombong lagi, kau bawa. Maka fa'adil 'alil jahili, masuk kaedah yang kedua, yang ketiga. Ini
berpalinglah kepada orang-orang yang jahil. Kerana Allah menghukum golongan itu golongan yang jahil. Disebabkan dia salah ataupun kita salah, tiba-tiba ada salah satu di antara kedua yang bergaduh itu tegar, tiba-tiba orang yang bersalah itu tidak menjawab tegar itu, maka kita masuk ke fiqh, yakni sombong kepada orang sombong itu sedekah. Tapi kita sombong kepada orang sombong itu kau pagak, rasa tak tenang jiwa, maka fa'adil 'anil jahili, berpalinglah kamu kepada orang yang jahil, kata Allah Azza wa Jalla. Tu berpaling, maksud dia biar ke dia lah. Dia nak buat apa pun itu hak Allah, biar Allah saja yang menjadi saksi. Apa biar serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jalan yang disebut oleh para ulama. Boleh. Jadi kalau dak tegar selama 3 hari ni, tanpa sebab, jaga-jaga bahaya. Iaitu fama tadkhalan nar, nasai masuk ia ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh, melainkan dia akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila tak kira kita salah ke ataupun kita tak salah, ataupun kita tersalah ke, tu kita kena tegur dia, senyum pada dia. Biarlah apa dia nak ke apa ke, kita senyum pada dia. Soal dia tengok kita paling tak layang ke dan sebagainya, maka itu hak Allah Azza wa Jalla, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau nak guna kaedah Ibn Hajar, boleh juga sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah. Siapa kata? Al-Imam Ibn Hajar. Boleh begitu. Tu di antaranya. Itu perbahasan dia berkaitan hadis Rasulullah ini. Kalau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni hadis dikeluarkan oleh Imam Baihaqi fil Awsat, dan Imam Muslim juga menyatakan hadal hadisul hasan lizzati, ini hadis yang hasan, yang sahih, tidak ada kecacatan dan tidak ada keraguan dalam perbahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haram bercaung, yakni tidak bertegur selama mukmin itu lebih dari 3 hari, maka jika lalu dengan dia 3 hari, maka hendaklah bertemu ia dengan dia. Ini perbahasan panjang lagi. Itu nanti kita perbahas lagi berkaitan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kerana tentang hadis ini semuka ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Al-Imam An-Nawawi tentang hadis ini semuka, tentang panjang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sampai semula, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini menjadi manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati kita, mudah-mudahan menjadi majlis ilmu kita pada malam ini menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali ini dulu, wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akidna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.